Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Wow, ini dia mencipta sejarah sahabat-sahabat semua. Filem yang tidak disangka-sangka, yang mengisahkan kisah benar sahabat semua. Anwar The Untold Story akhirnya ya menemui penonton, beberapa sudah masuk hari yang kedua. Dan apa yang lebih memeriahkan kita adalah pada hari pertama ya tayangan movie Anwar The Untold Story ini pada 18 hari bulan, ya, kejutan yang teramat besar apabila dikatakan filem ini mencipta sejarah sahabat semua, ya, mencapai 1 juta jualan tiket di seluruh negara sahabat-sahabat semua. Memang terbaik. Dan inilah ya bagaimana rakyat hari ini inginkan kebenaran, ya, mau untuk mengetahui apa sebenarnya yang berlaku kepada kehidupan pemimpin nomor 1 negara kini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Kerana dalam movie ini kita tahu ya, banyak perkara ataupun banyak isu, perkara-perkara yang ramai tidak tahu sebelum ini, tentang kezaliman, pendedahan demi pendedahan yang dilakukan, ya, dibuat oleh pengarah filem ini. Jadi pada hari pertama dikatakan The Untold Story, ya, mengutip sebanyak RM 1 juta terbaik sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu sejarah besar buat filem biopik di negara kita. Jadi The Untold Story berjaya mencatat jumlah kutipan RM 1 juta pada hari pertama tayangannya semalam, ya, 2 hari yang lalu. Pengerusi DMY Creation Datuk Muhammad Yusuf berkata, pihaknya tidak menyangka kebanyakan pawagam di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak penuh pada hari pertama tayangan movie ini ditayangkan. Jadi katanya, kami bersyukur filem terbitan Yusuf Global Sinar Berhad meraih sambutan luar biasa. Lebih menggembirakan rakyat Malaysia memilih menonton filem biopik yang mengangkat kisah perjuangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berbanding filem antarabangsa. Filem ini menjadi pembuka jalan untuk pembikin filem menghasilkan filem biopik mengenai tokoh lain pula pada masa depan. Ia sekaligus membuktikan penerimaan penonton terhadap filem biopik berdasarkan kisah benar tokoh negarawan yang masih hidup, katanya. Terbaik sahabat semua. Jadi sebenarnya rakyat, ya, mahu mengetahui apa sebenar cerita di belakang, tentang pengaiban, penghinaan, ya, kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelum ini terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya, ya, kerana beliau mahu untuk menangani korupsi di Malaysia yang memang sudah begitu hancur, begitu teruk dan sebagainya. Jadi sementara itu, penerbit eksekutif yang juga penulis cerita asal filem ini, ya, Zunar, bersyukur sambutan luar biasa yang diterima. Menerusi hasil tinjauan, orang ramai tidak melepaskan peluang memenuhi, ya, beberapa pawagam terpilih sekitar Lembah Kelang untuk menonton filem ini. Katanya, kami berharap sambutan terhadap filem Anwar The Untold Story akan berterusan kerana kami mensasarkan kutipan tinggi untuk filem ini, katanya. Anwar The Untold Story yang dibintangi oleh Farid Kamil dan Archa Septriasah mengisahkan mengenai perjuangan dan pengorbanan Anwar yang ketika itu sebagai timbalan Perdana Menteri menentang amalan rasuah dengan sokongan istrinya Datin Sri Wan Azizah Ismail. Filem memfokuskan bagaimana Anwar tegas menolak berbagai jenis imbuhan dan wang tunai, menyebabkan dia difitnah dalam konspirasi besar hingga dipecat, dipukul secara ganas dalam lokap dan dibiarkan tanpa rawatan sehingga beberapa hari. Oh, inilah dia sahabat semua. Ya, tapi dalam movie ini juga diceritakan siapa individu sebenar itu yang memukul Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu Ketua Polis Negara pada ketika itu. Dan kita tahu ini bukanlah satu cerita dongeng, ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, dan mahkamah telah pun menjatuhkan hukuman bersalah kepada mantan Ketua Polis Negara yang memukul Datuk Seri Anwar sehingga matanya lebam, tulang belakangnya sakit dan berbagai lagi, dihentam, ya, dipukul, dan dengan begitu sama sekali mereka perlakukan, ya, mereka hilang rasa kemanusiaan tuh sahabat semua sehingga sanggup melakukan sebegitu rupa. Jadi filem biopik ini kan latar belakang antara tahun 1993 hingga 1998, berdurasi 108 menit, itu ditayangkan lebih 1.000 skrin membabitkan 120 pawagam di seluruh Malaysia.
Oh, terbaik. Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka-mereka yang melibatkan atau terlibat di dalam menjayakan membikin filem ini, sahabat semua. Di dalam kejayaan filem ini, kita tahu pembangkang begitu kepanasan, pembangkang meroyan dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Dan kita boleh nampak hari ini salah seorang pemimpin yang pernah mengkhianati Kerajaan Pakatan Harapan, tidak lain tidak bukan Saifuddin, ya. Saifuddin memberikan reaksi dan respon beliau berkaitan dengan filem ini. Inilah dia sikap pendengki, sahabat semua, sikap jealous, sikap tidak senang hati terhadap kejayaan filem ini. Dan apa yang dikatakannya dalam kenyataan beliau, dia katakan Anwar ni kata nak jadi Perdana Menteri atau selebriti. Itu antara komen daripada Mangkuk Ayun ini, sahabat semua. Jadi kenapa dia berkata seperti itu? Sahabat semua, mari kita ikuti apakah kenyataan beliau itu. Ya, yang mana beliau ini adalah ahli majlis pimpinan tertinggi Bersatu. Saifuddin Abdullah berkata Anwar perlu berkelakuan sebagai Perdana Menteri dan berhenti berlakon, katanya. Inilah dia. Dalam filem itu kita tidak nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim berlakon. Kita tidak nampak Datuk Seri terlibat untuk melakonkan watak itu. Tapi yang kita lihat adalah pelakon Farid Kamil, pelakon memang popular di Malaysia. Tapi lain pula jadinya. Inilah pembangkang yang dibutakan dengan sikap dengki, dengan sikap cemburu, sahabat-sahabat semua. Sehingga dikatakan Anwar berlakon, sedangkan yang berlakon bukannya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma kehidupan beliau itu dilakonkan semula. Jadi pembangkang coba memusingkan fakta di sana. Dalam kritikan terhadap Anwar, Saifuddin membangkitkan beberapa tindakan Presiden PKR itu sejak menjadi Perdana Menteri. Dalam kritikannya, katanya, saya tidak tahu sama ada kita sekarang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri atau seorang selebriti, sebab saya tak nampak dia membawa dirinya sebagai Perdana Menteri, tapi lebih kepada selebriti, katanya. Inilah dia. Kalau sudah cemburu, kalau sudah dengki itu, dia akan memberikan pelbagai dalil, pelbagai alasan, pelbagai kritikan hanya kerana tidak bersama dengan kerajaan. Cara dia berpakaian dan cuba mengajak orang mengikut tren dia berpakaian secara berlari-lari untuk menghadiri setengah program. You Perdana Menteri tak payahlah berlakon, katanya. Ketika ditemui media selepas majlis sambutan Aidilfitri Perikatan Nasional di Indra Mahkota di Kuantan malam tadi. Pengerusi PN Pahang itu juga dan juga sebagai ahli Parlimen Emri Indra Mahkota itu turut memuji Anwar kerana menjadi Perdana Menteri pertama di Malaysia yang ada filem mengenai kisah hidupnya sendiri. Kenyataan itu dipercaya merujuk kepada filem di Untold Story yang mula ditayangkan di program di seluruh negara pada hari Khamis yang lalu. Saifuddin turut mempersoalkan kewajaran Anwar mengadakan sambutan rumah terbuka di 6 negeri berbeza dengan majlis rumah terbuka seperti yang dilakukan Perdana Menteri sebelum ini. Ini saya ingin perbetulkan. Dia kata Datuk Seri Anwar membuat rumah terbuka di 6 buah negeri. Tapi dia tidak beritahu bahwa Datuk Seri juga membuat rumah terbuka seperti di Sabah, membuat rumah terbuka di Perak baru-baru ini yang terkini. Dia di Perak, sahabat semua. Dan di beberapa buah negeri. Jadi apa persoalannya? Hanya kerana 6 itu terlibat dalam PRN yang akan datang ini, dia pula menggunakan alasan itu. Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri membuat rumah terbuka di Perak, di tempat-tempat yang tidak berlakunya PRN yang terdekat ini. Juga di Sabah, sahabat semua. Jadi kita tahu mereka ini cuba menjadikan perkara ini di isu dipolitikkan dan dia sebagainya. Dia juga tunjuk pandai, maka setengah kenyataan dia mengelirukan termasuklah dalam isu kalimah Allah. Sekali lagi menggunakan agama, sentimen agama. Sedangkan isu dalam kalimah yang dikatakan kalimah Allah itu bukanlah berkaitan dengan kalimah Allah. Isunya adalah rampasan CD yang mengandungi perkataan Allah-Allah di sana, sahabat semua. Kita tahu inilah sikap keterdesakan, sikap kebobrokan daripada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional hari ini. Katanya jadi saya nak cakap ke Anwar, tolong jangan merapu, boleh tak? Sejak ketika dia bertentangkan belahan, kami ahli-ahli pun susah nak ikut ucapan dia, katanya lagi. Susah sebab kamu tak mau ikut, ya. Ini kan pula titah nasihat daripada yang dipertuang kamu tidak ikut, apatah lagi kalau hanya sekadar Perdana Menteri, kamu pasti tidak ikut, betulkah? Jadi saya pun merujuk kepada kenyataan Anwar bahawa keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam penggunaan kalimah adalah khusus untuk kes di Sarawak dan tidak terikat dengan keputusan negeri lain. Dia memetik kenyataan adun Bekelalan Barubian yang berpandangan penghakiman yang dibuat Mahkamah Tinggi terpakai di seluruh negara. Bagaimanapun Anwar berkata kerajaan akan mengekalkan dasar sedia ada berhubung isu penggunaan kalimah Allah itu
dengan kalangan orang bukan Islam. Dia juga berkata, kabinet mendapatkan perkanan daripada Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan cadangan-cadangan bagi mengukuhkan penguatkuasaan dasar berhubung kalimah Allah kepada Majlis Raja-Raja. Saifuddin turut mendakwa Anwar sebagai seorang yang suka memburukan orang lain dan tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Aduh, kesian sungguh saya lihat komen-komen daripada pengkhianat-pengkhianat mandat rakyat ini, ya, penjakau-penjakau geng sapu bersih ini, sampai begitu sekali ya yang mereka gunakan. Tak payahlah perlu guna istilah lebay dan serban awak tu Perdana Menteri katanya lagi. Memang sudah sangat-sangat terdesak nampaknya ya pihak pembangkang hari ini, sahabat-sahabat semua. Sehingga pelbagai serangan dilakukan terhadap Datuk Seri, tapi kita tahu ya hari ini rakyat mula sedar, rakyat mula membuka mata siapa sebenarnya pengkhianat, siapa sebenarnya geng sapu bersih, penyakau dan kaki fitnah di dalam negara kita. Tidak lain tidak bukan, inilah geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar, termasuklah lebay-lebay sahabat semua. Alright, terima kasih saya ucapkan kerana sentiasa memberikan sokongan kepada channel ini. Sekiranya sahabat-sahabat semua memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti Walan Walautit ya apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Alright, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun tangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.